Okey. Di dalam kitaran hasil kita dah tunjukkan tadi untuk contoh perniagaan ini ada 4 sub proses, ada 4 proses di dalam kitaran hasil. Proses pertama ialah sales order entry, kemasukan pesanan jualan ya. Kemasukan pesanan jualan. Jadi dalam kemasukan pesanan jualan pula untuk perniagaan ini ada 3 lagi proses di dalamnya, iaitu take order, ambil pesanan, kedua check and approve credit, kita menyemak dan meluluskan kredit, dan ketiga menyemak kewujudan inventory yang dipesan oleh pelanggan. Jadi ada 3 proses. Jadi kalau kita tengok dalam gambar rajahnya, ini ialah DFD level 1 ya. DFD level 1 yang dipecahkan ataupun dikembangkan daripada proses sales order entry di dalam DFD level 0. Jadi pertamanya ialah take order. Jadi untuk take order ni mula-mula kita dapat order lah daripada pelanggan. Kita ada pelanggan menghantar order, jadi kita menerima order. Okey. Dan untuk kita terima order ni, kita akan semak juga daripada file pelanggan. Sebab kita nak tengok pelanggan kita ni siapa, yang order ni siapa. Jadi kita semak di dalam file pelanggan. Kemudian kita akan sambung kepada approve credit. Untuk kita meluluskan kredit, kita dah terima order, kita akan luluskan kredit, kita akan lihat dalam file customer. Okey, kita semak dalam file customer, dia ni layak ke tidak untuk dapat kredit. Okey. Kalau dia tidak layak untuk dapat kredit, maka kita akan reject order. Nampak ni, reject orders. Kalau kreditnya diluluskan, maka kita akan keluarkan maklumat approve orders, dihantar kepada next process, iaitu check inventory availability. Menyemak kewujudan inventory. Jadi untuk menyemak kewujudan inventory ni, kita akan lihat daripada inventory file. Kita akan lihat daripada inventory file. Kemudian kita akan hantar acknowledgement kepada pelanggan lah. Kita hantar acknowledgement kepada pelanggan. Kalaulah barang tersebut tidak ada, maka kita akan hantar back order kepada purchasing department. Kita hantar back order kepada purchasing department. Seterusnya, bila kita proses ni, kita akan update dalam sales order file. Kita akan masukkan order ni dalam sales order file, dan kita akan beri jawapan lah kepada pelanggan kita bahawa barang yang mereka pesan akan diproses lah. Okay. Selain daripada itu, salinan-salinan daripada salinan dokumen yang kendalikan di dalam proses ini akan dihantar kepada bahagian-bahagian tertentu. Contohnya dihantar kepada shipping department. Sales order akan dihantar kepada shipping department supaya shipping department dia tahu apa barang yang hendak dihantar. Billing pula akan dihantar juga sales order supaya billing department akan bersedia untuk menghantar bil. Seterusnya jabatan warehouse. Jadi jabatan warehouse ni dia akan terima picking ticket daripada proses ini. Dengan picking ticket ni, warehouse department tahu apakah barang-barang hendak diambil daripada gudang untuk dibungkus, untuk dihantar. Di dalam sales order entry proses ini ada ancaman-ancaman. Pertamanya ialah incomplete or inaccurate orders. Semasa kita menerima pesanan daripada pelanggan, ada kemungkinan bahawa pesanan tersebut tidak lengkap ataupun tidak tepat. Okey, kedua ialah invalid orders, orders yang tidak sah. Jadi invalid orders yang tidak sah ni kemungkinan ialah orang yang order tu dia claim dia mendakwa dia adalah daripada sekian-sekian customer, tapi mungkin dia adalah penyamar ke dan sebagainya lah. Okey, invalid, tidak sah. Ketiga ialah uncollectible accounts, iaitu bila kita dah buat berjualan tetapi ada akaun-akaun pelanggan yang kita tak dapat nak kutip semula, ataupun dalam bahasa mudah hutang lapuk lah. Keempat ialah stockouts or excess inventory. Stockout ni ialah kita kehabisan stok. Pelanggan pesan barang tetapi kita tak dapat penuhi kerana
tidak cukup inventory, ataupun excess inventory. Excess inventory ni maknanya inventory kita berlebihan sehingga menyebabkan kita ada pembaziran di situlah. Mungkin barang kita bila berlebihan akan obsolete, akan rosak, ataupun akan melibatkan pertambahan kos, overhead cost untuk penyimpanan inventory. Seterusnya ialah loss of customers. Kita kehilangan pelanggan. Ini juga satu ancaman. Mungkin kehilangan pelanggan ni disebabkan oleh atas ni lah, iaitu stock out. Jadi macam mana cara untuk kita menghadapi ancaman-ancaman tadi? Antaranya ialah data entry edit controls, kawalan yang berkaitan dengan kemasukan data. Jadi ini untuk memastikan, yang ni untuk mengelak daripada berlakunya incomplete atau inaccurate orders lah. Kemudian restriction of access to master data, itu pun begitu juga untuk tujuan itu. Digital signatures or written signatures, itu untuk memastikan bahawa orders adalah valid. Jadi kalau kita terima menggunakan digital signature, maka kita dapat mengesahkan identiti orang yang membuat pesanan lah. Kita laksanakan credit limit. Jadi credit limit ni supaya kita tidak memberi kredit yang terlalu besar kepada pelanggan kita. Kalau kredit terlalu besar, kita mendedahkan diri kita kepada hutang lapuk yang besar lah. Okay, dengan adanya credit limit, kita dapat menghadkan kebarangkalian tersebut. Jadi kita dapat mengurangkan kemungkinan uncollectible accounts ni. Kemudian specific authorization to approve sales to new customers or sales that exceed the customer's credit limit. Kalau ada pelanggan yang dia memohon juga, ataupun kita ada pelanggan baru yang kita tak pernah ada credit history, maka kita perlu dapat lakukan specific authorization, kebenaran khas. Bukan kita kita automatic saja kita approve, tapi kita ada kebenaran khas. Ini juga untuk tujuan yang sama, kita mengelakkan berlakunya hutang lapuk. Kemudian kita lakukan aging accounts receivable. Aging of accounts receivable pun tujuan kita untuk kita keep track selama mana pelanggan kita telah berhutang, supaya kita boleh follow up. Okay, kalau dah lama tak bayar, kita akan buat tindakan yang lebih drastik lah. Seterusnya, perpetual inventory control system. Perpetual inventory control system ni untuk kita, kalau anda dapat ingat balik kaedah ataupun teknik ataupun approach tentang kawalan inventory, kita ada perpetual dan kita ada periodic. Jadi perpetual ni maknanya kita simpan rekod setiap kali adanya inventory keluar dan masuk. Jadi kalau kita ada rekod tentang inventory keluar masuk pada ketika ianya berlaku, maknanya kita pada setiap masa kita tahu berapakah level ataupun tahap inventory, bilangan inventory yang ada. Jadi dengan itu kita dapat mengurangkan masalah stock out atau excess. Mengurangkan masalah stock out atau excess inventory. Kita gunakan barcodes and RFID, tujuan supaya kita keep track. Bila ada inventory keluar atau masuk, kita akan terus update dalam sistem kita. Kita laksanakan training lebih kepada untuk kita memastikan operasi kita berjalan dengan baik. Kita menggunakan periodic physical accounts and inventory ini juga untuk kita memastikan tidak berlakunya stock out dan sebagainya lah. Sales forecast and activity reports, supaya kita memastikan inventory kita berada pada level yang boleh memenuhi keperluan pelanggan lah. Kita adakan CRM system. CRM ni ialah Customer Relationship Management. Kita ada self-help website. Tujuannya supaya kita boleh memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kita. Bila kita memberikan perkhidmatan yang terbaik, kita dapat mengurangkan masalah loss of customers ni.